Berita menarik hari ini di asuka.com Selasa 9 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana Sabah kembali merekodkan peningkatan mendadak kes baharu COVID-19 dengan sebanyak 545 kes dilaporkan hari ini berbanding 364 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, kenaikan 181 kes itu didorong pertambahan kes baharu yang banyak di 8 daerah. Peningkatan itu katanya menjadikan Beaufort sebagai daerah paling tinggi kes hari ini dengan sebanyak 69 kes diikuti Kota Marudu, Kota Kinabalu dan Ranau. Bagaimanapun kes baharu di Kota Kinabalu menunjukkan penurunan 25 kes berbanding 78 kes yang dilaporkan semalam. Sementara itu masih diberkata kes berpunca daripada saringan bergejala yang sinonim dengan kes sporadik masih tinggi dengan 205 kes atau 37.61% daripada jumlah kes hari ini. Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara bermula semalam sedikit sebanyak mengakibatkan risiko jangkitan virus COVID-19 yang lebih tinggi. Berikutan itu beliau mengulangi gesaannya agar masyarakat mematuhi semua prosedur operasi standard yang ditetapkan sepanjang masa. Sementara itu, kerajaan negeri akan memperluaskan lagi kawasan dilindungi sepenuhnya TPA di bawah inisiatif Heart of Borneo HOB atau Jantung Borneo bagi mencapai 30% daripada keluasan negeri ini menjelang 2025. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata pada masa ini lebih 26% keluasan tanah negeri ini atau 1.9 juta hektar sudah diwartakan sebagai TPA di bawah inisiatif berkenaan. Katanya Sabah mencapai kemajuan yang membanggakan dalam pemeliharaan hutan sejak pelaksanaan inisiatif HOB 14 tahun lalu dengan 75% daripada 1.9 juta hektar TPA yang diwartakan di negeri ini terletak di kawasan sempadan negara di Borneo. Beliau berkata sasaran pengembangan TPA adalah sejajar dengan Pelan Pembangunan 5 tahun Hala 7 Sabah Maju Jaya 2021-2025 yang mana inisiatif HOB termasuk dalam jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Haji Ji berkata Sabah juga menjadi negeri pertama di negara ini yang melancarkan amalan peraturan baik bagi mencontohi langkah yang diperkenalkan Kerajaan Persekutuan. Sehubungan itu katanya Sabah akan melaksanakan pengurusan landscape bersepadu HOB di bawah Global Environment Facility Funded Food System Land Use and Restoration Impact Program, sebuah projek yang memfokuskan kepada pengurusan pembangunan tanah dan alam sekitar. Sementara itu, Haji Ji berkata persidangan tahun ini akan membantu kerajaan mengumpul sumber bagi merangka pelan tindakan strategik ketiga untuk inisiatif itu. Jelasnya kali pertama SPA disediakan pada 2013 dan akan siap menjelang 2022. Manakala kerajaan negeri terus komited membangunkan golongan orang kurang upaya OKU di negeri ini, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahelmi Yahya berkata ini bagi menjamin hak dan keperluan golongan ini. Syahelmi berkata demikian ketika ditemu bual oleh pemberita selepas menyaksikan penyerahan bangunan Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya TDKKU di Sembulan hari ini. Syahelmi juga mengalu-alukan ibu bapa dan juga penjaga kanak-kanak OKU untuk menghantar anak mereka ke TDKKU bagi membolehkan mereka mendapat pendidikan asas. Seterusnya, ahli Parlimen Sabah dan Sarawak dari Blok Kerajaan kini lebih memahami misi dan visi bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak selepas diberi taklimat khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Taklimat khas itu yang diadakan di bangunan Parlimen Kuala Lumpur hari ini disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Beliau berkata sesi taklimat itu bertujuan merungkai pelbagai persoalan berkaitan MA 63 dan isu lain membabitkan rakyat di Sabah serta Sarawak. Maximus berkata program serupa akan diadakan di Sabah untuk memberi taklimat kepada pemimpin blok kerajaan negeri yang dijadualkan ketika persidangan bajet 2022 negeri bulan depan.
Berita seterusnya, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Tibur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 26 November depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Katanya ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.